Bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Selamat pagi tuan-tuan, selamat pagi. Hari ini adalah hari Jumaat. Berapa hari bulan? 22 hari bulan 10. Hari ini kita akan sambung tadabbur kontok kita seperti biasa. Kita buat tadabbur kontok ni adalah supaya sesi pagi kita, pagi Isnin dan juga pagi Jumaat, iaitu 2 pagi minggu pertama kita bekerja sebahagian negeri, dan juga minggu terakhir tuan-tuan bekerja sebahagian negeri. Kita mulakan dengan sedikit tadabbur Quran, insya-Allah. Moga-moga bermanfaat. Apa ni? Oh, moga-moga bermanfaat. Baik tuan-tuan, hari ni kita nak tadabbur ayat mana? Hari ini insya-Allah kita nak satu ayat sahaja. Kita akan baca intro kepada ayat 100 surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah ke-6 dalam Quran, ayat yang ke-100. Kita akan study intro kepada ayat itu, pendek sahaja. Tuan-tuan, apa yang telah kita bicarakan sebelum ini? Sebelum ini telah kita bicarakan bahawa Allah ini Tuhan, Tuhan disembah tanpa imej. Allah adalah Tuhan yang kita sembah, dan kita tidak memberi sebarang imej kepada Allah. Kita tidak memberi sebarang bentuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mereka-reka sifat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Berhala-berhala, imej-imej yang diberikan nilai ataupun diberi wakilkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, mereka akan dibakar dalam neraka bersama dengan penyembah-penyembah mereka. Kemudian Allah sebut bahawa bagaimana di kelas yang lalu kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim pergi masuk dalam rumah-rumah berhala tersebut, lalu memecahkan berhala-berhala itu. Dan Nabi Ibrahim minta mereka makan, tapi mereka tak boleh nak bagi sebarang reaksi untuk makan tersebut. Kemudian kelas yang lalu juga kita bercakap tentang bagaimana lalat. Lalat ini adalah makhluk Allah yang lemah, jijik. Tetapi sembahan-sembahan palsu itu bila dikomparekan dengan lalat, lemah yang menyembah mereka, lemah juga yang disembah oleh mereka. Maka tuan-tuan, hari ini kita tadabbur daripada surah Al-An'am ayat yang ke-100, intro ayat 100. Kita tak baca habis. Ayat 100 tu pun kita tak baca habis. Kita baca intro ayat 100 sahaja. Baik, bagaimana intro ayat 100 berbunyi? Tuan-tuan, dalam ayat 100 ada satu bahagian penting untuk kita discuss tentang isu penyembahan berhala. Orang-orang yang menyembah berhala ni, mereka ketagih menyembah berhala, mereka beriktikaf di depan berhala-berhala mereka, ataupun dalam konteks orang yang mungkin Muslim, mungkin mereka memuja tangkal-tangkal, mereka memuja gambar-gambar, mungkin gambar Tok Wali mereka ke, ataupun mereka memuja tangkal-tangkal yang diberikan oleh ustaz-ustaz bomoh mereka ke, atau benda-benda seperti itu. Soalannya, kenapa ada ketagihan itu? Dan siapakah yang berada di sebalik ketagihan tersebut? Siapakah yang mendapat manfaat duniawi terhadap berlakunya sedikit pemujaan dan juga penyembahan kepada imej-imej dan patung-patung berhala-berhala ini? Siapa yang dapat sedikit manfaat? Kalau saya tanya tuan-tuan satu soalan, cuba fikir sekejap. Kebanyakan penyembah berhala ini, mereka ada buat penyembahan, persembahan kepada sembahan mereka. Mereka ada buat penyembahan, some kind of sacrifice kepada dewa-dewa berhala-berhala mereka. Soalan saya, bila mereka masak, mereka letak hidangan, buah ataupun apa-apa saja di depan patung berhala mereka, siapa dapat manfaat di sebalik makanan yang dipersembahkan itu? Soalan saya, siapa dapat manfaat? Orang yang memberi persembahan, dia tak makan. Soalan, siapa dapat manfaat? Siapa? Kalau kita jawab lalat dapat manfaat, itu betul. Itu betul. Kalau tuan-tuan sebut kata semut dapat manfaat, itu betul. Kalau tuan-tuan sebut kata mungkin tikus dapat manfaat, dan itu adalah betul, kita tak nafikan, itu statement itu sangat betul. Tapi sekarang tuan-tuan, saya nak bertanya tuan-tuan, siapakah selain daripada tikus, selain daripada semut, selain daripada lalat yang dapat manfaat terhadap hidangan-hidangan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala ini? Maka ini satu klaim besar daripada Al-Quran yang open mind, membuka mata kita. Al-An'am ayat 100, intro ayat 100, Allah menyebut waja'alu lillahi syuhada, waja'alu lillahi syuraka. Mereka menjadikan sekutu bagi Allah itu al-jin, para jin. Allah menyebut bahawa mereka yang menyembah berhala itu, mereka menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui penyembahan berhala itu. Kalau kita bertanya kepada orang yang menyembah berhala, orang yang memegang tangkal,
orang yang menyimpan tangkal, orang yang bertemu dukun, orang yang bertemu bomoh pelik-pelik ni, kalau kita bertanya dia, adakah engkau menyembah jin? Mereka akan jawab tidak. Mereka akan jawab tidak. Tetapi Quran pergi at the core of the problem. Sebenarnya pemujaan itu dilakukan kepada jin. Makanan-makanan yang kamu letak depan berhala itu sebenarnya adalah hidangan yang dihidangkan kepada jin. Bukan makanan yang dihidangkan kepada tikus. Bukan makanan yang dihidangkan kepada semut. Dan apatah lagi makanan yang dihidangkan kepada berhala. No, berhala itu tak boleh mengambil tangannya dan mencapai dan menggigit. Berhala itu tak boleh. Siapa yang boleh? Jin. Jin mendapat manfaat. Jadi tuan-tuan, sewaktu tuan-tuan membaca kisah Nabi Allah Ibrahim, sewaktu beberapa kelas lalu kita membaca kisah bagaimana Nabi Muhammad dipersebutkan kepada Allah bahawa berhala-berhala itu tidak ada tangan yang boleh mencapai, tidak ada kaki yang boleh berjalan, tidak ada telinga yang boleh mendengar, tidak ada mata yang boleh melihat. Dan kalau kamu Nabi Muhammad melihat mata-mata berhala-berhala yang terjegal itu, yang kelihatan memandang kamu itu, sebenarnya mereka tak memandang kamu. Kenapakah Nabi Muhammad diajar untuk tidak ada rasa hormat terhadap berhala dan juga tidak ada rasa gerun terhadap berhala? Kenapakah Nabi Ibrahim sehingga masuk ke dalam rumah-rumah berhala dan memecahkan berhala-berhala itu dengan cukup kasar? Kenapa demikian tuan-tuan? Bukannya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu sedang bergaduh dengan batu. Bukannya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim itu sedang menunjukkan kebencian kepada batu. Sebaliknya kepada jin yang berada di belakang batu tersebut. Sebaliknya kepada jin yang berada di belakang batu tersebut, yang berada di sebalik berhala-berhala itu. Sebab itu tuan-tuan, kita perlu hilangkan rasa gerun kita, apatah lagi rasa hormat kita kepada berhala-berhala ini. Kerana gerunnya kita kepada berhala itu sebenarnya mengiktiraf kehebatan jin yang menjadi penunggu, yang menjadi, saya rasa perkataan penunggu itu tuan-tuan boleh faham lah. Satu orang, satu entiti yang berada di sebalik, mendapat manfaat di sebalik pemujaan-pemujaan jin tersebut. Ingat tuan-tuan, setiap kali ada pemujaan berhala, batu itu tidak ada apa-apa. Yang akan dapat manfaat adalah jin yang berada di sebalik batu itu. Dan Allah kata, saya bacakan sebalik ayatnya, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ. Mereka menjadikan para jin sebagai sekutu kepada Allah, Tuhan itu. Mereka menjadikan para jin sebagai sekutu kepada Allah, Tuhan itu. So tuan-tuan, pemujaan jin lah yang berlaku apabila kita memuja berhala-berhala. Tuan-tuan, dekat sini saya ada satu benda. Saya nak tunjuk kat tuan-tuan bagaimana pemujaan dan jin itu boleh datang. Tuan-tuan, ini ada satu cawan. Cawan ini cawan kosong, saya minum pagi tadi. Ada lagi ayak. Tuan-tuan, ini adalah cawan kosong. Cawan ini saya guna untuk minum lah. Tapi tuan-tuan bayangkan begini kalaulah tiba-tiba esok pagi saya memuja cawan ini, saya pun cium cawan ini setiap pagi, kemudian saya tuang susu, mandikan dia dengan susu, saya lap, kemudian saya pun membaca sedikit bacaan memuji-muji memuji-muji cawan ini, kemudian saya pun duk hangguk-hangguk, pasang colok kepada cawan ini. Tuan-tuan, cawan ini akan kekal cawan. Tapi siapakah yang seronok melihat perbuatan saya memuja cawan ini? Jin. Jin akan seronok melihat saya memuja cawan ini. Sama juga dengan tangkal. Tangkal tidak ada sebarang manfaat. Tapi tuan-tuan, sebahagian orang menghormati tangkal secara melampau. Dia pergi dekat satu Tok Bomo, Tok Bomo pun bagi tahu, tangkal ni kau simpan, kalau kau simpan nanti kau sihat. Maka dia pun ada buat ritual terhadap rantai itu, terhadap tangkal itu. Maka tuan-tuan, kita bukan sedang bawa balik kertas, kita bukan sedang bawa balik gelang tangkal, kita bukan sedang bawa balik tali ataupun rantai tangkal. Sebaliknya kita sedang membawa balik jin yang menumpang pada rantai itu. Sebab itulah apabila orang-orang yang membuat perubatan terhadap rantai, terhadap tangkal-tangkal ini, tangkal-tangkal itu akan dimusnahkan. Bukan kita musnahkan fizikal tangkal itu semata-mata. Sebaliknya kita tunjukkan ketidakhormatan kita dan ketidakgerunan kita terhadap jin yang menumpang pada tangkal-tangkal, rantai-rantai, gelang-gelang dan juga apa-apa imej bahan yang dipuja itu. Maka tuan-tuan, jangan ada rasa hormat, of course, dan jangan ada rasa gerun kepada imej-imej selain Allah, kerana kegerunan kita itu adalah kegerunan kepada jin. Dan ingat tuan-tuan, innal iblisa kana minal jin. Sesungguhnya iblis itu adalah datang dari kalangan jin. Iblis adalah daripada jenis jin. Dan tuan-tuan, bila sebut syaitan, syaitan ini, jin selalu diasosiasikan dengan syaitan, dan itu tidak salah. Bukan semua jin adalah syaitan,
Tapi memang jin ini, kalau ada 10 jin, 8 adalah syaitan. Kalau ada 10 jin, 8 jin adalah syaitan. Secara kasarnya begitulah. Maksudnya di sini tuan-tuan, penghormatan dan kegerunan kita melampau kepada jin adalah bermasalah. Tuan-tuan kena ingat, Ustaz, jin kot takkan tak boleh gerun. Ustaz, jin kot takkan tak boleh nak takut sikit. Dia jin. Pokok besar dekat kampung saya tu memang ada penunggu dia, dan dia jin. Takkan kita nak kena buat relax lah. Dia jin. Saya kira main gigit macam mana. Maka tuan-tuan, ayat yang sama Allah menyebut waja'alu lillahi syuraka min syuraka al-jinna. Mereka menjadikan bagi Allah para sekutu dari kalangan jin. Wa khalaqahum. Perkataan bawah tu, wa khalaqahum, sedangkan Allah yang cipta para jin itu. Kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu dari kalangan jin, sedangkan Allah yang menciptakan para jin itu. Dekat sini tuan-tuan lihat bagaimana Allah mengatakan bahawa what's wrong? Kenapa nak takut dengan jin? Allah cipta kan? Jin tu Allah cipta seperti mana manusia ini Allah cipta kan? Tuan-tuan bagi tahu saya. Saya sebut tadi bahawa iblis daripada kalangan jin. Tadi saya sebut. Dan tuan-tuan tahu bahawa Allah mengarahkan para malaikat termasuk iblis untuk sujud kepada Adam. Dan para malaikat sujud, iblis enggan. So tuan-tuan, dari segi hierarki, dari segi kehormatan, kalau kita nak bermain that card, dari segi kehormatan, sesungguhnya manusia diciptakan sebagai khalifah atas muka bumi. Dan para malaikat sujud kepada manusia. Jin, yang mana iblis pada hari itu juga diperintahkan untuk sujud kepada manusia. Jadi tuan-tuan, kalaulah perlu gerun, sepatutnya jin perlu gerun kepada manusia, bukan sebaliknya. Bukan manusia perlu gerun kepada jin. No. Sepatutnya jin yang gerun kepada manusia. Sebab, saya bagi contoh tuan-tuan. Apabila manusia nak tarah bukit, ataupun manusia nak membuka laluan hutan, dan mungkinlah saya bayangkan begini. Bayangkanlah ada di satu hutan tersebut ada perkampungan jin. Bayangkan demikian. Ketika manusia nak pergi dan buka laluan hutan itu, nak tarah semua pokok-pokok tersebut, manusia perlukah minta bantuan, minta izin jin? Perlukah kata, jin saya nak buka laluan hutan ni, minta maaf nak beri laluan? Perlukah minta? Jawapannya tak perlu. Why? Kerana kita tak perlu risau kepada jin. Jin yang perlu risau kepada manusia. Kerana bumi ini kita in charge. Kita in charge bumi ini. Pokok mana kita nak tebang, kita tebang. Meskipun mungkinlah di atas puncak pokok tersebut ada jin bertenggek. Dan kalau benar, listen, kalau benarlah di atas pokok itu ada jin duk bertenggek, jin ifrit ke apa, kayak orang duk sembang-sembang tersebut, kalau benar, lebih kita ingin untuk musnahkan pokok itu. Seperti mana Ibrahim sangat teringin untuk memusnahkan berhala-berhala itu. Saya ulang balik tuan-tuan. Kalau benar, mana-mana pokok, mana-mana batu, mana-mana busuk adalah busuk keramat, pokok keramat, gunung keramat, bukit keramat, gua keramat, dan ada jin-jin yang sedang menunggu, lebih ingin untuk kita musnahkan. Why? Kerana kita mencontohi bagaimana Nabi Muhammad tidak gentar kepada para jin tersebut, dan bagaimana Nabi Ibrahim memusnahkan segala berhala-berhala, memusnahkan segala jin-jin yang berada di sebalik berhala-berhala berikut. Sebab itu tuan-tuan, hentikan. Kalau tuan-tuan ada buat pemujaan jin dalam apa-apa bentuk, maka hentikan. Kenapa? Kerana apa sahaja pemujaan yang kita buat itu adalah kepada jin, bukan kepada bahan yang sedang kita puja tersebut. Kalau tuan-tuan masih lagi menyimpan tangkal, mungkin mak ayah kita masih lagi menyimpan tangkal yang diberikan oleh ustaz-ustaz mengarut dia dulu, ataupun Tok Bomoh mengarut dia dulu. Tuan-tuan, hari ni Tok Bomoh pakai kepiah. Tok Bomoh berjanggut hari ni. Macam Tok Bomoh zaman masuk TV dulu, mungkin nampak kebomohan itu. Kadang-kadang hari ni Tok Bomoh pun pakai baju Melayu, pakai kepiah dah hari ni. Tuan-tuan, jangan tertipu dengan permainan iblis, permainan syaitan begitu. Apa berbentuk tangkal, maka buang. Buang terus, bakar, pijak dulu sebelum tu, supaya kita sedarkan mereka bahawa kita tak takut, tak gerun kepada para jin. Wallahu alam. Tuan-tuan, saya nak akhiri dengan satu perkara gini. Kalau tuan-tuan ada pengalaman bercakap dengan kawan-kawan kita yang bukan Muslim, mungkin mereka beritahu bahawa ada kisah-kisah mistik tentang berhala-berhala mereka. Kisah-kisah mistik. Contohnya tuan-tuan, mereka beritahu bahawa satu malam
satu hari makanan yang mereka letak depan berhala mereka, esok pagi tengok-tengok hilang. Apa sebab hilang? Mereka pun kata, maksudnya berhala tu ambil lah kot. Ataupun mungkin mereka bercerita kisah mistik seperti, satu malam aku bangun pagi, sebelum tidur aku letak berhala tu kat sini, esok malam aku bangun pagi tengok berhala tu atas TV. Berhala tu berjalan waktu malam. Dan something like that lah tuan-tuan. Maka tuan-tuan, bagi penyembah berhala, mereka anggap itu kind of mukjizat. Bagi mereka itu adalah kind of bukti bahawa berhala mereka tu merahmati mereka ke ataupun whatsoever. Maka tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan mendengar berita-berita seperti itu, tak perlu risau, tak perlu kaget, tak perlu kagum. Why? Kerana tak pelik tuan-tuan, itu hanyalah para jin yang sedang mengambil manfaat, sedang mengambil bahagian terhadap bodohnya sebahagian manusia. Tak pelik tuan-tuan, kalau ada orang buat video bahawa semalam patung tu kat sini, tiba-tiba pagi ni patung tu kat sana. Tuan-tuan, tak pelik, jin memang buat perangai pelik-pelik macam tu saja nak buat show sikit tuan-tuan. Tak pelik. Apa nak buat kalau tiba-tiba ada jin depan mata kita? Tuan-tuan ingat, jin ada dimensi sendiri dan manusia ada dimensi sendiri. Kita dan juga jin tak berkongsi dimensi yang sama. Tuan-tuan, saya sedang bercakap begini, ada jin keliling saya. Ya, keliling saya ni ada jin, keliling tuan-tuan juga ada jin. Mungkin jin tu ada kat sini, mungkin jin tu ada kat sini sekarang. Tapi tuan-tuan, saya tak nampak dia dan dia tak nampak saya. Why? Kerana manusia dan jin Allah ciptakan di atas muka bumi ini, kita tidak berkongsi dimensi. Saya duduk dimensi manusia, jin duduk dimensi jin. Jadi, tuan-tuan memang tak akan nampak jin. Melainkan, tuan-tuan kena masuk ke dimensi jin atau jin masuk ke dimensi manusia. Soalan saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan nampak jin, tengah sapu-sapu sampah nampak jin, tengah pergi toilet dekat kampung waktu malam tiba-tiba nampak jin, ataupun orang panggil nampak hantu, hantu tu pula nampak selekeh semacam. Soalan, tuan-tuan nak buat apa? Soalannya, nak buat apa? Nak buat apa? Jawapannya tuan-tuan, kalau jumpa tampak. Sebab tuan-tuan, selama ni dia duduk dalam alam dia, kita tak boleh buat apa. Dia duduk dalam alam dia, kita nak penampak sekali tak boleh, penumbuk sekali tak boleh, sebab dia duduk dalam alam dia. Kalau tiba-tiba dia nak acah-acah kita, dia nak buat lekeh dengan kita, dia pun tunjuk muka dia masuk. Ingat, untuk para jin tunjuk muka dia depan mata kita, dia kena masuk alam kita, ataupun dia bawa kita pergi alam dia. Selalunya dialah masuk alam kita, selalunya begitu. So kalaulah jin masuk dalam alam kita, tunjuk muka, apa kita kena buat? Waktu ni lah peluang untuk kita pergi tampak dia sekali. Waktu ni peluang untuk kita pergi tumbuk dia sekali. Ada pisau pitikam. Itu cara kita handle jin. Tunjuk bahawa kita tak risau, kita tak gerun kepada para jin tersebut. Kalau kita gerun, kalau kita risau, kalau kita tunjuk bahawa kita ni penakut, maka tuan-tuan, dia akan ambil kesempatan. Ingat tuan-tuan, jangan jadikan sebarang tandingan syirik kepada Allah dengan para jin itu. Wa khalaqahum, sedangkan Allah yang menciptakan para jin itu. Tuan-tuan, Nabi Muhammad pernah solat, kemudian ada jin yang ganggu dia, Nabi Muhammad cekik. Lihat bagaimana baginda tak takut kepada jin. Omar sedang berjalan, dia lihat ada jin yang ganggu dia, dia ambil pedang dan tikam. Lihat bagaimana Omar tumbuk tangan kosong. Lihat bagaimana Omar tak takut kepada jin. Khalid Al-Walid, dia sedang masuk rumah dia, dia nampak ular besar, which is jin dalam bentuk ular besar. Dia ambil pisau, dia ambil pedang ataupun parang, dan dia takik. Dan kemudian dia hilang, jin tu hilang. Poin dia kat sini, Hasan Al-Basri, dia beri panduan kepada satu orang anak murid dia, yang mana anak murid dia mengadu bahawa kambing-kambing anak murid dia ada kesai gigitan dekat leher ni, dan kambing-kambing dia sakit, mati akhirnya. Hasan Al-Basri pesan, maghrib-maghrib tu pergi tunggu dekat kandang kambing kau, dan apa-apa yang kau nampak kau terajang serang. Dan petang itu, hujung asar nak masuk maghrib, memang dia lihat ada makhluk yang sedang gigit kambing-kambing dia. Apa anak murid Hasan Al-Basri buat? Dia ingat tok guru dia pesan, terajang serang, dan dia penampak serang. Lepas dia penampak, setan tu tak mai dah esok, tak mai dah sampai bila-bila. Why? Setan tu pun terkejut kita tampak dah serang. Justru tuan-tuan, apabila ada sahaja jin masuk alam manusia, terajang dia serang. So tuan-tuan, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum. Mereka menjadikan para jin sebagai sekutu Allah, Tuhan itu,
sedangkan Allah yang menciptakan mereka. Wallahu alam. Anda ingat, kita adalah makhluk Allah yang terpilih. Kita tak perlu risau terhadap kemunculan para jin tersebut. Wallahu alam. Tuan-tuan dapat manfaat untuk hari ni? Kalau tuan-tuan dapat manfaat, komen di bawah. Alhamdulillah, saya dapat manfaat untuk hari ni. Kalau tuan-tuan dapat manfaat, share video ni, share ramai-ramai, insya-Allah dapat manfaat pada video kali ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontak sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, semoga pagi anda lebih baik. Siri tanda berkontak sebentar tadi dan juga banyak perkongsian lain di Algebra ini adalah insentif percuma hasil sumbangan infak orang ramai. Seandainya anda ingin untuk sama menyumbang, maka sumbangkan ke akaun bank yang tertera. InsyaAllah, jumpa saya pada siri yang seterusnya. Assalamualaikum. Moga Allah ganti dengan yang lebih baik.